Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang ke-8 iradat. Cari tajuk sifat Allah. Yang ke-8 iradat. Jumpa iradat. Kalau hak syarah ni 210. Kalau yang nu ni buat dah. Iradat. Yang ke-8 iradat. Maksud iradat ni artinya kehendak. Menghendaki, kehendak ataupun menghendaki. Kehendak ataupun menghendaki. Dan makna kehendak di sini bahawasanya berlaku tiap-tiap sesuatu itu dengan sengaja. Dengan sengaja maksud dengan kehendak Allah. Bukan dengan dipaksa. Tak ada siapa-siapa yang paksa Allah ataupun terpaksa. Allah terpaksa, tidak. Itu maksud kehendak. Berlaku tiap-tiap sesuatu itu dengan sengaja, iaitu dengan perintah Allah, kehendak Allah sendiri. Tidak ada sesiapa yang memaksa, yang paksa Allah. Bukan tergagah. Dan kita kata tergagah. Yang ini menentukan sekalian mungkin. Mungkin ni kita makhluk ni mungkin lah. Mungkin benda yang asalnya tiada kemudian ada. Itu mungkin. Lepas ada, tak ada balik. Dulu kita tak ada. Hari ni ada. Kan? Mungkin tahun-tahun akan datang kita tak ada pula, iaitu mati. Itu maksud mungkin. Benda, perkara yang menerima ada dan menerima tiada. Itu mungkin. Anak dalam perut seorang ibu, mungkin ada, mungkin tiada. Dia kahwin lama dah tapi tak dapat anak, itu mungkin. Mungkin. Menentukan sekalian mungkin tentang adanya atau tiadanya. Ada dan tiada mungkin tu. Itu maksud iradat, kehendak Allah. Dengan sengajanya Ta'ala dan dengan rintahnya, iaitu dengan pemerintahannya, penguasaan dia. Itu. Tiada makna kehendak itu berhajat. Bukan makna kehendak itu berhajat macam orang faham. Tidak. Seperti barang yang terkadang diwahamkan dia. Difaham macam tu. Bukan macam tu. Bukan berhajat. Maksud iradat, Allah tak melakukan dengan kehendak dia sendiri, dengan perintah dia sendiri. Tidak ada siapa-siapa yang memaksa, yang paksa Allah Ta'ala. Boleh? Dalam kitab ni dia menyebut hakikatnya ialah sifat yang qadim. Iradat tu sifat yang qadim. Lagi azali, sabit
dan berdiri pada zat Tuhan dengan dia, dengan iradat. Dalam kitab ni kata maksud iradat ni Allah berkemahuan sendiri. Allah berkemahuan dengan sendiri dia. Dengan bukan kehendak manusia dah, dengan kehendak sendiri dia, iaitu setiap apa yang berlaku adalah mengikut kehendak dan kemahuan serta pilihannya sendiri, bukan kerana terpaksa, bukan kerana terpaksa, tersalah dan lain-lainnya. Itu maksud iradat. Ini menunjukkan iradat itu pada azali lagi, iaitu ia menentukan sesuatu perkara yang mungkin mengikut apa yang harus baginya bagi Allah. Pelaksanaan kudrat Allah ke atas sesuatu adalah selaras dengan iradat yang mutlak, dengan kehendak yang mutlak. Seperti ia Allah menjadikan sesuatu panjang atau pendek, baik atau jahat, itu dengan iradat. Kemahuan Allah, kehendak Allah nak jadi benda yang mungkin itu panjang ke, pendek ke, baik ke, jahat ke, gemuk kurus ke, itu dengan kehendak, selaras dengan kehendak iradat Allah yang mutlak, yang semata-mata. Tak siapa yang boleh paksa Allah nak jadi orang tu panjang pendek. Allah Ta'ala sendiri yang menentukan di azali. Dalam kitab ni menyebut dalil iradat apa dia? Dalam suratul Nahli ayat 40, innama qauluna lisyai'in iza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami, iaitu Allah, bagi sesuatu apa yang kami menghendaki, hanya kami berkata jadi, maka ia terus jadi. Dalam surah Yasin pun ada, innama amruhu iza arada. Itu arada, iradat lah. Innama amru iza arada syai'an an yaqulahu kun fayakun. Maksud jadi olehmu, jadilah ia, bukan faham dengan makna menggunakan kun. Bukan Allah menggunakan lafaz kun, tak. Kalam Allah tak bersuara, tak berhuruf, tak bertitik, tak bersusun. Masa kun fayakun tu maksudnya bersegera jadi. Jadi olehmu, maka jadilah ia. Bukan Allah Ta'ala menggunakan perkataan kun, tak. Kun dia ada kalimah, ada huruf, ada suara. Padahal kalau Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berangin. Maksud kun adalah segera jadi dengan pantas, dengan segera. Itu maksud kun fayakun. Kami berkata jadi, maka ia terus jadi. Berkata kami itu Allah lah. Allah boleh menggunakan perkataan kami, kita tak boleh lah. Kami itu menunjukkan kebesaran, kehebatan. Tapi ada manusia cakap kami yang buat, seolahnya megah. Jangan guna perkataan kami. Kalau kadang-kadang kita tengok orang dalam mesyuarat ke, dalam apa ke, dia sebut apa kami buat. Jadi perkataan kami itu kita dengar macam pantang dengar, macam perkataan yang menunjukkan dia tu besar. Besar sikit. Seolah dia tu hebat. Kan. Cakaplah saya, kan, insya-Allah saya akan buat. Nampak kerendahan hati, kerendahan jiwa. Kalau kita bercakap dengan siapa-siapa, dengan orang, kita cakap saya. Itu adab. Dan adab. Manusia ni penuh dengan adab. Dengan adab manusia boleh tunduk kat kita. Tapi dengan wang ringgit manusia tak boleh tunduk.
Kalau dia wang banyak, cakap sombong, main dengan kita cakap sombong, Allah tak heran duit hang kaya. Tak apa. Hang kaya biar pergi tapi adab tak ada. Adab ni mengatasi segala-galanya. Adab. Kita nak belajar pun ada adab. Nak belajar nak belajar pun ada adab. Al-adab qabla ta'allum. Adab sebelum belajar, maksudnya belajar adab baru boleh belajar. Maksudnya sebelum nak belajar tu kita kena ngaji beradab dulu. Beradab. Adab. Macam mana duduk, macam mana dengar tok guru, sila macam mana, itu adab. Jadi perkataan kami ni hanya Allah yang boleh guna, menunjukkan kehebatan, kebesaran, keagungan Allah. Manusia cakaplah saya lah, kadang-kadang perkataan saya pun perkataan bahasa Arab menyebut ana tu bahasa Arab. Melayu kata saya lah. Sebab tu setengah tok guru dia sebut ana tapi dia sebut saya balik. Ada setengah tok guru dia sebut ana tak tahu, saya tak tahu. Contohlah. Sebab apa? Sebab dia takut terambil perkataan iblis. Iblis kata apa? Ana khairum minhu. Ketika mana Allah Ta'ala perintah Allah Ta'ala perintah iblis sujudkan Nabi Adam, iblis kata kepada Allah, ana khairun minhu. Ana tu saya lah. Itu kata iblis. Tapi kalau kita tak ada tasawur, gambaran apa-apa tentang itu, tak ada masalah. Tapi orang yang belajar, orang yang faham, orang yang detail dalam ilmu tasawuf, tak boleh. Ana saya balik, saya begitu halus. Ana khairum minhu, kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku dicipta daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dan Adam dicipta daripada tanah. Dia merasa dia mulia dengan sebab itu. Sebab tu iblis ni makhluk yang pertama yang menggunakan kias, yang menggunakan akal, logik akal adalah iblis. Sebab tu sesiapa yang menggunakan akal, melanggar syariat, melanggar nas Quran dan hadis, maka macam iblis akal kita terbatas. Akal hanya boleh memikir benda yang kita nampak saja. Yang tak nampak kita tak boleh fikir dengan akal. Alam ghaib, syurga, neraka, alam barzakh, masyar, kita tak nampak, nak fikir dengan akal macam mana? Kita nak fikir dengan akal benda yang boleh nampak. Yang tak nampak, kita kena taat, kita kena patuh kepada nas Quran dan hadis. Itu yang betulnya. Dalil yang kedua, dalil iradat, firman Allah Ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhan engkau, wahai Muhammad, membuat apa yang ia kehendaki dan ia pilih. Itu maksud dari iradat lah. Allah Ta'ala dia buat apa yang dia nak dan apa yang dia nak pilih. Kita tak ada pilihan. Kita kena ikut kehendak, perintah, iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas dia lagi, firman Allah dalam dalam ayat 26 surah Al-Imran, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah hai Muhammad, semua ni ayat Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad. Qulillahumma, kata oleh hai Muhammad, ya Allah lah yang menguasai seluruh kerajaan. Seluruh kerajaan ni hak Allah Ta'ala. Dia bagi sementara saja. Engkau memberikan kerajaan, ya Allah, kepada sesiapa yang engkau suka, dan mencabutkan kerajaan itu dari sesiapa yang engkau suka. Tak kekal pun, tak lama, sat saja. Engkau muliakan sesiapa yang engkau suka, dan engkau hinakan sesiapa yang engkau suka.
di dalam tangan engkau lah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi dengan ayat ni kita menyerah diri pada Allah. Semua kehendak Allah. Kan? Satu ketika kita duduk di atas. Kan? Sampai satu masa kita kena terima kenyataan kita akan duduk di bawah. Yang di bawah akan naik duduk di atas. Itu fitrah kejadian manusia. Tak ada manusia yang duduk tempat tu sampai mati. Daripada awal sampai mati dia jadi kerajaan, tak ada. Kan? Dia berpindah-pindah, bertukar-tukar. Tilkal ayyam, itulah hari-hari, nudawiluha bainan nas, kami berputar di sekeliling manusia. Maksudnya bertukar ganti. Hari ini kita mulia, mungkin besok kita menjadi orang yang hina. Orang yang hina mungkin besok dia menjadi orang yang mulia. Orang yang awalnya jahat, tak baik, mencuri, kan, bermacam-macam, mungkin di akhir kehidupan dia menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Kan, mungkin ada setengah orang yang awal jadi orang baik, ahli masjid, jubah tak pernah tinggal. Nah, kecuali kotak saja. Man, mungkin di akhir kehidupan dia tinggal jubah habis. Dia jadi orang yang tak baik lah, orang yang bertukar arah, bertukar angin. Jadi semua tu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya mampu untuk berdoa kepada Allah supaya Allah Taala tetap akidah kita, penyudah hidup kita mati dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ni kita jangan tinggal. Contoh mungkin tahu doa ni, semua kita duk baca, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Husni itu mati yang baik, su'il khatimah mati yang tak elok, yang tak baik. Sebab itulah kita dalam masa 24 jam kita kena memikirkan akhirat melebihi mengatasi dunia ini. Jangan kita fikir dunia mengatasi akhirat. 80% kita fikir dunia, takut kita nak mati nanti kita fikir dunia melebihi akhirat. 80% kita fikir dunia, maka ketika itu iblis berjaya. Dia merosakkan akidah kita, mati dalam su'il khatimah, mati dalam tak baik. Iblis ni dia tak pernah putus asa. Ketika mana Allah Ta'ala usir daripada syurga, dia berjanji kepada Allah, aku akan sesatkan anak Adam sampai kiamat. Sampai ketika dia nak mati, roh nak keluar pun, dia akan menyesatkan anak Adam. Sebab tu kita kena belajar, kita ngaji, kita ada ilmu, kita boleh tolak, kita boleh benteras akan segala syaitan-syaitan, anak cucu syaitan yang cuba memesarkan akidah kita. Itu penting, kan? Kita cari dunia, boleh cari dunia, tak salah. Nabi Sulaiman pun kaya, Nabi Yusuf pun kaya, sahabat Abdul Rahman bin Auf pun kaya, Abu Bakar pun kaya. Tetapi kekayaan yang ada kepada mereka, mereka mencari dunia dan mereka menjadi kaya. Dunia tidak mengganggu akhirat. Dunia, cari dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa habuan nasib kamu kat dunia ni. Kita cari dunia, boleh cari banyak mana pun, tapi jangan mengganggu akhirat. Maksudnya akhirat tu buat juga. Dunia cari, akhirat main mengaji juga, main belajar, main solat jamaah juga. Bagus elok. Cari akhirat, kuat akhirat. Hak dunia pun kita buat juga, jadi seimbang. Seimbang. Dunia dengan akhirat seimbang. Bagus elok. Kadang-kadang cari dunia dia mengganggu akhirat. Maksudnya dengan sebab cari dunia tak sempat nak belajar, nak ngaji, nak baca Quran, nak sembahyang sunat, nak qada sembahyang, nak puasa. Tak ada, sebab sibuk. Sibuk macam mana pun
akhirat tetap kita kena buat. Sebab tu setengah orang dia kalau setengah tempat lah berlaku, bukan tempat ni, tempat orang lain lah. Mana apabila dia jadi imam, dia silap baca. Sebab tu kita tahu, kalau kita tak tahu makna secara keseluruhan, kita tahu makna yang asal-asal pun sudah cukup. Contohnya, Allah makhtim lana bihusnil khatimah. Ada setengah tempat dia baca Allah makhtim lana bisu'il khatimah. Silap. Mungkin dia terlupa ataupun suara terlampau sedap kot. Dia terlupa. Jadi apabila tu dia bertukarlah, sepatutnya Allah makhtim lana bihusni, dia Allah makhtim lana bisu pula. Nah, dia dekat-dekat bunyi tu, hampir-hampir sama. Husni, su itu dia dekat-dekat. Kadang-kadang tak perasan. Sebab tu kalau orang tahu bahasa Arab tak apalah. Hak tak tahu bahasa Arab tu kena cam. Kalau husni tu baik. Su tu tak baiklah. Ataupun kalau tak ingat ulama su dia tak kan, maksud tu maksudnya jahat, mati dalam, tak baik. Ingat asas dia punya bahasa Arab. Dalil iradat firman Allah dalam surah Asy-Syura, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u zukur aw yuzawwijuhum zukrana wa inasa wa ja'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Maksudnya bagi Allah kekuasaan di langit dan di bumi, semua perintah Allah. Ia menjadikan apa yang ia kehendaki. Ikut kehendak Allah lah. Serah pada Allah. Jangan duduk menyalah siapa-siapa. Ia mengurniakan anak-anak perempuan kepada sesiapa yang ia kehendaki, dan mengurniakan anak lelaki kepada sesiapa yang dikehendaki. Atau mengurniakan kepada mereka kedua-duanya anak lelaki dan perempuan. Semua kita kena bersyukur. Ada setengah orang dapat anak perempuan semua. Nak lelaki juga seorang, semua perempuan. Ada setengah orang semua lelaki semua. Dia duduk belajar pula, nak perempuan pula. Jangan duk protes, jangan duk tak puas hati. Ni kerja Allah, ada hikmah dia. Kita tak boleh baca hikmah. Kita serah pada Allah. Ada setengah orang Allah Ta'ala beri kepada dia anak lelaki dan perempuan. Alhamdulillah. Dah bagi lelaki dan perempuan, lelaki seorang, perempuan dua orang pula dah. Ikut dia pula. Semua ada hikmah. Ada setengah orang tak bagi langsung, jadi mandui. Tu pun hikmah. Kena serah kepada Allah SWT, kehendak dia. Kita pun Allah Ta'ala cipta, menjadikan, dan ia Allah menjadikan mandu sesiapa yang ia kehendaki. Sesungguhnya ia Allah amat mengetahui lagi amat berkuasa. Serah pada Allah. Jadi apabila kita serah kepada Allah, hati kita ni berasa puas, berasa cukup dah apa yang ada kepada kita. Dan iaitu iradat ni sifat yang wujudiyah. Ada lah. Wujudiyah ni sifat yang dibangsakan ada. Ada sifat ni pada nafsul amri, pada diri pekerjaan. Diri pekerjaan. Dengan makna bahawa sifat iradat dengan berkehendak itu ada sungguh. Ada sungguh di zat Allah Ta'ala. Itu sifat iradat. Dia panggil sifat apa ni? Iradat? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani.
Ma'ani maksudnya fungsi, peranan. Maksudnya iradah Allah, dia ada fungsi peranan yang melampaui kepada benda yang mungkinat. Makhluk lah. Nak pendek ke panjang ke mok gurui ke, semua tu dipanggil apa nama, iradah ni dia panggil sifat ma'ani, sifat yang ada fungsi Allah kepada mungkinat. Sama ada diketahuikan adanya dan diiktikad adanya atau tiada, dan dilihat adanya atau tiada, dan pada zihin, artinya zihin itu maksudnya pada mata hati, dengan makna bahawasanya dengan makna ada sungguh. Sifat iradat tu ada pada zat Allah, ada sungguh, iaitu pada zihin. Zihin ni pada apa? Pada hati kita, pada fikiran, pada hati kita. Sifat iradat ada pada zat Allah. Sifat iradat ada pada zat Allah, iaitu pada zihin, pada hati kita. Kita i'tiqad ada sungguh. Saya kira cerita. Ada sungguh, makna bahawasanya dengan makna itu ada sungguh, ada di zat Allah Ta'ala pada penampakan mata hati dan tilik pada dalil. Pada dalil, sifat iradat ada pada zat Allah. Pada mata hati ada sungguh sifat iradat pada zat Allah Ta'ala. Itu pada zihin. Dan pada kharij. Pada kharij ni, pada yang di luar mata hati. Dia ada dua, zihin dengan kharij. Sifat iradat dipanggil sifat ma'ani, qadim lagi azali. Ada pada zat Allah, iaitu pada zihin, pada hati kita, fikiran hati kita, pada fikiran kita, pada hati kita. Sifat iradat tu ada sungguh pada zat Allah. Dan ada pada kharij, pada yang di luar daripada mata hati, dengan makna bahawasanya makna itu juga sekiranya jikalau Allah buka hijab. Pada hari ni, pada luar daripada mata hati kita, kalau Allah Ta'ala buka hijab, boleh nampak. Semua tu serah pada Allah. Jikalau Allah Ta'ala buka hijab antara Allah dan antara kita, antara Allah dan antara makhluk, Allah Ta'ala buka hijab, buka pendinding, kita boleh nampak dengan mata kepala akan bahawa ada sungguh sifat iradat itu pada zat Allah. Faham? Faham tak? Pada kharij, pada luar daripada fikiran, luar daripada hati kita. Kalau Allah Ta'ala buka hijab, buka pendinding, kita boleh nampak sifat iradat itu ada pada zat Allah. Itu pada kharij. Pada zihin, pada fikiran hati kita, sifat iradat ada sungguh pada zat Allah. Jadi ada pada zihin dan pada kharij. Hak pada kharij tu, kalau buka hijab boleh nampak. Hak kharij, hak zihin tetap berkeyakinan adanya sifat iradat pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham? Siapa tengok saya semua faham. Nah. Bila Ramli nampak tak? Tak nampak. Tak nampak umur pendek. Semua nampak. Okey. Apa itu? Al-ilmu fis sudur, la fil kutub. Ilmu dalam jiwa, dalam hati. La fil kutub, bukan ilmu dalam kitab. Nah, dia bandingkan ilmu ni manfaat kat kita.
ilmu tu menjadi manfaat dekat kita, kita beramal. Kalau tak beramal, tak manfaat. Dia seorang mengaji lama, mengaji ilmu agama. Kat rumah dia satu bilik tu kitab penuh, tapi dia tak beramal, tak mengajar, tak bagi tahu ke orang, simpan elok-elok. Manfaat kat dia? Tak manfaat, tak memberi faedah kepada dia. Bahkan ilmu itu akan melaknat dia, sebab tak menyampai kepada orang lain. Macam satu orang kat rumah dia semua ada lembing tajam belaka, ada pedang, semua tajam. Tiba-tiba singa menerkam dia, nak tokok dia. Adakah dengan pedang yang tajam, lembing yang tajam tu boleh menafak dekat dia tanpa menggunakan? Hamai banyak rumah aku pedang lembing tu, dia main juga, bukan tahu guna pun, main sekam kita mati. Awak aku luka habis sebab hang tak pandai guna lembing tu, pedang tu. Macam ilmu lah, ilmu banyak tapi tak mengguna. Dia tak guna ilmu tu. Ilmu tu tak memberi faedah untuk dia dan kepada orang lain. Untuk dia tak beramal. Dia tahu hukum hakam, tapi dia pergi buat benda yang sebalik. Dia tahu hukum hakam, tapi dia tak beramal dengan ilmu. Berzikir, wirid, baca Quran, selawat, apa dia tak buat. Tak apa, aku belajar tinggi dah. Belajar tinggi mana pun, ada PhD pun, tapi tak beramal dengan ilmu, tak manfaat ilmu tu kepada dia. Ya tak? Asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah. Asyaddu azaban, azab yang paling pedih, yang paling berat. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Alimun, orang yang alim. Lam yanfa'u Allah bi'ilmi, yang mana ilmu tu tidak bermanfaat kepada dia. Ilmu tu tak menolong dia. Ilmu tu nak tolong dia, dia kena mengajak, menyampai ke orang, dan dia kena beramal. Barulah ilmu tu boleh tolong dia sampai di alam barzah. Apabila kita besok, apabila kita mati nanti, kita duduk di alam barzah, orang beramal dengan ilmu kita, kita dapat pahala, tak rugi. Orang dia kata, aku nak bagi alim dulu baru nak mengajar. Bila anak alim tak ada nuktah, tak ada sempadan, sampai mati pun kena mengaji. Ada orang kata aku alim dah. Kalau ada orang kata aku alim, dia pembohong besar. Mana ada orang kata macam tu? Jadi kita nak dapat rahmat Allah ni kena beramal. Kat rumah kita, Quran banyak. Satu hari tu Quran. Iblis tak masuk rumah aku dah. Quran banyak. Iblis pun kenal Quran. Iblis ditakut kat Quran. Kita beramal, kita membaca, beramal, baru dia takut. Setakat duk simpan dalam rumah kita, dia tak takut. Masuk serupa lah. Jadi dengan bukan hanya semata-mata kitab yang banyak, Quran yang banyak kita simpan dalam rumah, rahmat turun. Rahmat tak akan turun kecuali kita beramal dengan apa yang kita belajar. Quran ke kitab agama, kita beramal, barulah rahmat Allah akan turun. Jadi rahmat Allah ni nak dapat dengan beramal. Betul tak? Kalau ilmu banyak tapi tak beramal, rahmat tak turun. Rahmat tu dikaitkan dengan amalan soleh. Betul tak? Kalau kita banyak beramal, banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak wirid, barulah rahmat Allah turun. Lagi banyak amalan soleh kita, lagi banyak rahmat Allah turun dekat kita. Di akhirat besok, ramai yang dapat rahmat Allah. Antara yang
ramai yang dapat rahmat Allah tu macam-macam lah. Kalau kat surau masjid ni, orang yang melakukan azan, dia melakukan azan ikhlas pada Allah selama 7 tahun ataupun 10 tahun, ikhlas pada Allah, tak minta apa? Tak minta yang lain. Bukan nanti surau sedap. Kalau surau sedap pun azan tak kena pun tak jadi. Tak sedap pun tak apa. Jadi ikhlas tu. Orang tak tahu kita ikhlas ke tak kena. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kita buat saja. Dalam 7 tahun ataupun 10 tahun kita azanah, kita melakukan azan ikhlas pada Allah. Maka di akhirat besok leher dia panjang. Masuk panjang tu bukan panjang sungguh. Kita faham secara zahir macam zirafah tu, tak bukan macam tu. Masuk panjang tu semua rahmat Allah, dia arash, dia boleh ambil semua. Kita hadut kat bawah ni, Allah, aku kat dunia nurogi tak azan. Duk suruh depa je, aku tak azan pun. Duk belek. Weh, hang rahmat banyak dah. Lah aku azan banyak. Hang duk tengok saja. Duk tengok saja, duk komplain orang. Azan macam ni. Tapi dia pun tak azan. Kan? Jenis komplain ni pun ramai juga. Dia komplain orang. Komplain azan tak kena. Tapi dia pun tak pernah azan. Sila. Balik awal ni. Sebab tu hak tak pernah azan tu dia suka duk komplain. Tuan-tuan tengok, hak tak pernah azan, dia hak jenis komplain, duk suka komplain orang yang azan, suruh dia sekali. Hang tak pernah sekali tak pernah dengar azan. Komplain orang cukup banyak, suruh dia sekali. Dia tak main dah seorang. Kok bulan mana juga seorang tu. Komplain. Orang kawan ni azan tak kena, kawan ni azan tak kena. Dia sekali pun tak pernah azan. Kita cabar dia. Hak komplain tu cuba main azan sekali tengok. Dia tak main dah. Pak komplain ni sedap orang. Tak kena. Awak apa tak azan macam orang imam muazzin masjid negara lah apa semua. Dah bani hang pun tak pernah azan. Dengar pun tak. Mayan duduk kat belakang. Awak ada kat belakang. Takut kena azan. Tapi komplain penuh. Jadi orang yang melakukan azan suka rela tak ambil apa-apa, akhirat besok semua rahmat Allah dia dapat. Kita ni duk tengok sajalah banyak rahmat Allah. Lepas tu Nabi kata sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan di akhirat besok yang mendapat naungan arash, naungan Allah. Antaranya apa dia? Syabun nasya'a. Antaranya hak 7 tu, syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Seorang pemuda. Masuk pemuda ni termasuk wanita sekali lah. Biasa dalam hadis Quran semua sebut lelaki perempuan sekali lah. Kadang-kadang mereka duk terasa hati, duk sebut orang lelaki saja ada. Kalau sebut lelaki tu sekali semualah. Syabun, seorang pemuda, nasya'a fi ibadati rabbih, yang mana pemuda ni daripada awal sampai dia mati tetap istiqamah beribadat pada Allah, tak pernah berganjak, tak pernah putus asa, tak pernah jemu, tetap ibadat pada Allah, istiqamah. Apa maksud istiqamah? Itu istiqamah kita berterusan dalam melakukan zikir dan wirid.
yang harian-harian ni kan, minta elok istiqamah dalam tasawuf, kita mengorbankan kehendak hawa nafsu kita. Apa yang nafsu nak, kita tak ikut dia, kita korbankan dia. Nafsu apa dia? Oh, nafsu banyak, kereta ada 10 biji, beli pula 3 biji, tu nafsu tu, tidak? Nafsu. Makan, cukuplah makan nasi dengan telur mata, cukuplah. Cukup. Tu kita korban nafsu tu. Mana boleh ni makan nasi dengan ikan siakap lah, dengan sotong goreng. Tu nafsu, tidak? Kalau kita nak ikut tasawuf, istiqamah dalam tasawuf, kita mengorbankan kehendak nafsu kita. Sebab tu orang perempuan kat belakang mereka dengar, sagi balik rumah esok ke lusa masak nasi, goreng telur mata saja, buah kicap. Suami tanya, awak ni kena korbankan nafsu. Ni istiqamah ustaz ngajak semalam. Ni orang perempuan boleh model dah. Lepas tu dia jawab pula suami, tu kat surau, ni kat rumah. Tu istiqamah. Jadi kalau kita korban kehendak hawa nafsu kita dengan mengikut perintah Allah, bolehlah. Nasi kita makan, cukuplah kita makan sedikit saja, separuh pinggan. Itulah dipanggil istiqamah. Ni 3 pinggan, itu bukan dia dah, itu nafsu, itu hawa nafsu. Nafsu apa dia? Nak makan sedap-sedap. Tak salah makan sedap, tak salah. Tapi nak makan sedap, makan hanya sedikit saja. Kita makan sulusu li ta'amihi, 1/3 untuk makan. Wa sulusu li syarabihi, dan 1/3 untuk minum. 1/3 lil anfus, untuk nafas. Barulah tubuh badan kita sihat, umur panjang, badan sihat. Ni kita makan banyak. Nasi 3 pinggan. Kalau nasi 3 pinggan, mana ruang untuk minum, mana ruang untuk bernafas? Kita telah merampaskan hak minum dan hak nafas sebab kita makan 3 pinggan. Lagi lepas Isya makan pula. Tapi ulama dulu, orang sufi dulu, hari ni dia makan, esok puasa pula. Orang tanya sebab apa tu guru, marin makan hari ni puasa, hari ni aku nak bunuh nafsu, marin aku layan nafsu, maka macam-macam, hari ni aku nak bunuh nafsu. Boleh? Itu dia panggil puasa Nabi Daud. Sama yauman wa aftara yauman. Dia puasa 1 hari dan dia buka 1 hari. Boleh buat dengan Nabi Daud? Tak tahan. Sagi main surau lepas lahang. Apa jamu pula dah. Kawan-kawan ramai. Duk keluar mamat. Baik. Duduk rumah mudah. Puasa duduk rumah. Keluar lagi yang payah. Ada kata puasa sunat. Tak apalah, sunat. Kalau mazhab kita, kalau puasa sunat, tak apalah, kita puasa sunat. Lepas tu kita sampai tengah hari taklah, kita buka puasa, tak apalah. Tapi kalau mazhab Hanafi, walaupun puasa sunat, kalau dia buka, dia kena qada balik mazhab dia lah. Tak apalah. Dan iaitu sifat yang wujudiyah lagi sedia kala. Iradat itu sedia kala yang berdiri pada zat, iaitu ada pada zat Allah. Sifat iradat itu ada pada zat Allah. Kena iktiraf macam tu.
Yang menentu ia iradat akan mungkin dan dengan setengah barang yang harus atasnya. Seperti ditentukan dia dengan wujud atau dengan putih atau hitam atau dengan panjang atau pendek dan upama demikian itu. Dengan apabila iradat ada pada zat, maka iradat itu menentukan benda yang mungkin ini panjang, pendek, putih, hitam dan sebagainya. Adakah warna putih? Adakah warna hitam? Sebab apa berlaku macam tu? Sebab sejarah Nabi Allah Adam dulu, Allah Ta'ala perintah malaikat turun ke bumi, ambil tanah liat untuk nak cipta lembaga Adam. Hantar malaikat seorang. Tanah merayu, kami merayulah, hai malaikat jangan ambil kami, nanti kalau buat lembaga Adam masuk roh, mereka buat dosa, kami kena juga. Malaikat tu pun kesian, tak sampai hati, pergi jumpa Allah. Ya Allah, tanah duk merayu, tak bagi ambil, kami tak sampai hati, kesian. Akhir sekali Allah Ta'ala hantar malaikat Israel. Malaikat Israel turun, ambil tanah merayu. Israel kata apa? Aku tak kira, ini perintah Allah. Allah Ta'ala perintah aku ambil kamu, aku kena ambil. Nak merayu, rayulah. Dia ambil. Sebab tu malaikat Israel ditugaskan mencabut nyawa kita. Sebab apa? Sebab dia tak belah kasihan. Sebab dia ambil, dia tak kira siapa. Sampai masa mati. Sebab tu dia ditugaskan mencabut nyawa manusia. Maka akhir sekali malaikat Israel malaikat Israel dia sedar lah cabut nyawa kita, cabut nyawa kawan-kawan ni. Akhir sekali Allah Ta'ala perintah malaikat Israel, hai Israel, hang cabut nyawa kamu sendiri. Baru dia tahu. Lepas dia cabut nyawa dia, baru dia kata kepada, ya Allah, sakitnya cabut nyawa, sakit sungguh. Itulah yang sedap dia cabut nyawa orang. Hari ni baru kamu tahu betapa sakitnya cabut nyawa. Baru dia tahu. Tak apa, dia akan tahu nantilah. Si malaikat dia dengar ni. Jadi ta'alluq sifat iradat. Sampai di mana? Ta'alluq sifat iradat. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin washabihi ajma'in. Allahumma fa'tana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una walhamdulillah.